Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama saya Muhammad Shah Musa. Saingan Piala Malaysia 2023. Seperti diramal, Johor Dr. Azim JDT tidak berdepan masalah untuk mencipta kemenangan pada separuh akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi apabila membenam Perak FC 8-1. Kemenangan itu menyaksikan tuan rumah layak ke final dengan agregat besar 12-2. JDT turun dengan membawa bekalan selesa 4-1 hasil kemenangan di Ipoh 19 Oktober lalu. Pesta gol JDT bermula seawal minit ke-11 hasil jaringan Arif Aiman sebelum Bergson Da Silva menggandakannya pada minit ke-27 dan jaringan Herberty Fernandes pada minit ke-31. Bersambung babak kedua, 5 lagi gol berjaya disumbat skuad Harimau Selatan menerusi Fernando Forestieri. Bergson diikuti 2 jaringan Syafiq Ahmad. Di hujung perlawanan, Fernandes meledak gol ke-8 JDT sebelum ditutup dengan gol sagu hati Muhammad Firdaus Ahmad buat Perak FC. Meskipun menang besar, Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari menganggap ia perlawanan sukar terutama tekanan yang diberikan Perak FC pada awal minit perlawanan. I think we make a very good game today. It was not easy at all. Because at the first minute were tough, were a fight. We knew it because we were waiting this. And I like the most that we play in high standard today because we never refused to continue pressing. We never refused to continue running, continue trying to attack. Skuad Harimau Selatan kini beralih fokus mempersiapkan pasukan bagi perlawanan Liga Juara-Juara Asia menentang Ulsan Hyundai FC pada 7 November ini. Sementara itu, ketiadaan perancang utama Nurilo Tuktasinaf menjejaskan sedikit persiapan Terengganu FC dalam menghadapi perlawanan separuh akhir kedua menentang KL City FC malam ini. Menurut jurulatih TFC, Tomislav Steinbruckner, pemain kelahiran Uzbekistan itu tidak dapat diturunkan pada perlawanan itu selepas digantung perlawanan gara-gara kutipan kad kuning. Turut merisaukan pengendali berasal dari Croatia itu ialah masalah kecergasan yang membelenggu tonggak pertahanan tengah Syahrul Nizam Roshasmi dan Saldo Kulmatov. Jelas beliau sandaran kini diletakkan kepada pemain naturalisasi Liridon Kraniski dan Omid Nazari untuk membantu ketua pasukan Habib Harun di bahagian tengah dalam aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Dalam pada itu, Steinbruckner turut menjangkakan aksi ini berpotensi diheret ke masa tambahan atau penentuan penalti sekaligus menuntut kekuatan mental semua pemain TFC. Keputusan untuk menggunakan rumput jenis Zion Zosha di Stadium Perak akan diketahui selewat-lewatnya hujung tahun ini. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrain, Majlis Bandar Ipoh MBI tidak mempunyai masalah dengan kos lenggara rumput itu sekiranya digunakan di Stadium Perak. Katakan kalau kita main dalam tahun depan, kalau dia perlukan rest untuk 6 bulan ke 8 bulan, player Perak nanti nak main di mana? Kemudahan kan. Pasal tim Perak ni kalau tak ada stadium di Ipoh, kita tak ada stadium yang besar lagi. Jadi banyak benda-benda yang betul lah. Isu pentadbiran. Tapi kita sedang berundi dengan kerajaan negeri lah. Kalau dia boleh settle kan, insyaAllah kita boleh. Setakat ni kita kena tengok lah kan. Tapi dari segi keupayaan kita mampu. Itu yang kita nak beritahu. Kementerian Belia dan Sukan sebelum ini menawarkan geran kepada kerajaan negeri untuk menukar rumput di stadium masing-masing kepada jenis Zion Zosha. Setakat ini hanya Sarawak setuju untuk menggunakan rumput itu. Manakala Terengganu, wilayah Persekutuan dan Pahang memilih untuk menggunakan rumput sedia ada. Hoki Piala Sultan Johor 2023, skuad remaja negara terus gagal mencipta kemenangan selepas tumpas kepada Britain pada penentuan tempat ke-5 hingga ke-8 di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru malam tadi. Walaupun mempamerkan aksi bertenaga terutama pada suku kedua dengan bangkit daripada ketinggalan 0-3, Malaysia akhirnya akur dengan kekalahan 4-7 selepas tamat perlawanan. Keputusan itu menyaksikan Malaysia akan bersaing dalam perlawanan klasifikasi tempat ke-7 dan 8. Pengendali skuad negara Muhammad Amin Rahim yang ditemui selepas tamat perlawanan nyata kecewa apabila pemain gagal fokus dengan taktikal terutama ketika bertahan.
Saya rasa bukan sepanjang permainan mereka tak bagi tu. I mean there's moment, there's patches yang diorang tak fokus. Ada banyak faktor juga dari segi mungkin keletihan, dari segi minda diorang untuk bersedia. But ada beberapa juga injury yang kita cuba manage daripada awal lagi. But kalah is kalah, saya pun tak nak bagi alasan. Kalah kita terima kekalahan, but kita kena move on, kita kena rectify dan kita kena betulkan sebab kita tak ada masa yang banyak sebelum Junior World Cup ni. Untuk aksi penentuan tempat ke-7 dan ke-8, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan petang ini. Kejohanan Hoki Trofi Juara-Juara Asia ICT Wanita 2023, pasukan hoki wanita kebangsaan meraih kemenangan sulung selepas menewaskan Thailand 2-0 pada aksi terakhir saingan Liga Sepusingan malam tadi. Pada pertandingan di Ranchi, India itu, skuad Malaysian Tigers menerima tentangan sengit sebelum mampu memborosi gawang lawan pada suku kedua permainan. Namun, kemenangan itu tidak mengubah keputusan Malaysia yang gagal mara ke peringkat separuh akhir. Jaringan pembukaan pasukan negara disumbangkan Nur Syamin Azurin Muhammad menerusi gol padang pada minit ke-25. Malaysia kemudian menggandakan jaringan pada minit ke-52 menerusi gol padang Nur Nabila Alia Yusaini. Skuad kendalian Muhammad Nasihin Nubli itu kini menduduki tangga ke-5 dengan mengumpul 4 mata dan Thailand di tempat terakhir tanpa sebarang mata. Kedua pasukan sekali lagi akan merentap di penentuan tempat ke-5 ke-6 Sabtu ini. Bergu badminton lelaki negara Man Wei Chong T. Kai Wun mendapat tonik tambahan bagi memburu slot ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas menandatangani kontrak penajahan bersama syarikat pemaju hartanah NCT Alliance. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM Tan Sri Muhammad Noza Zakaria turut berharap pasangan ranking ke-22 dunia itu mampu mengikut jejak Aaron Chia Soh Woo Yik layak ke Tamasya Paris pada tahun depan. Pertama sekali, kita kalau dulu kita tak ada ikon, tak ada world champion. So kita dah ada world champion. Sebab tu Aaron dengan Soh ada hari ini. Kita mahu pemain-pemain men's double kita seperti Ma dan Kai Wun ini mengikuti jejak Aaron dengan Soh. Perjalanan Aaron dan Soh tu bukanlah mudah. Kita lihat pun baru ni di Denmark Open, beliau memenangi World Tour yang pertama. Tapi beliau juga, kedua-dua Aaron dan Soh telah mencatat sejarah sebagai Malaysian yang pertama World Champion. Saya mahu Ma, NT dan juga pemain-pemain kita yang lain fokus untuk mengikuti jejak seperti Aaron dan Soh, fokus untuk mengekalkan konsistensi. Dan setiap kali kita bermain, tentu saja kita melihat pada diri kita siapakah pencabar-pencabar kita dan bagaimanakah kita harus untuk mengatasi mereka. Kalau mereka secepat mungkin dapat mengenal pasti diri mereka, tentu saja kita mampu melihat ramai lagi player di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika hadir menyaksikan pelancaran Road to NCT Junior Badminton Championship di Kuala Lumpur. Dalam perkara itu, Tan Sri Norza mencadangkan agar Majlis Sukan Negara MSN bekerjasama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam memberi kesedaran kepentingan membayar cukai kepada atlet. Beliau yang juga Presiden Majlis Olimpik Malaysia berkata kedua-dua pihak boleh mengadakan sesi penerangan agar atlet lebih faham mengenai tanggungjawab mereka. Beliau berkata tidak adil menyalahkan atlet kerana mereka telah berjuang bermati-matian untuk mengharumkan nama negara dalam kejohanan atau tamasya sukan yang disertai. Saya berharap bahawa mungkin through MSN, through MIS contohnya, untuk mereka memanggil atlet together with LSDN, memberi mereka kesedaran. Apakah taxable income, apakah non-taxable income. Bagi saya itu penting kerana kita harus membantu mereka instead of mencari fault mereka. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Sekian Studio RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.